Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membentangkan tentang tajuk dualisme dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pembentukan nilai dan identiti pelajar di Malaysia. Pertama sekali, kita akan membincangkan tentang definisi dualisme pendidikan dan dualisme dalam pendidikan. Apa itu dualisme? Dualisme adalah suatu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada suatu benda atau perkara. Perkataan dualisme adalah gabungan dua perkataan dalam bahasa Latin iaitu dualis atau dua dan ismo atau isma. Dua memberi erti kata dua, sedangkan ismus berfungsi membentuk kata nama bagi suatu kata kerja. Menurut Kamus Dewan, edisi baru 2002, istilah dualisme membawa maksud teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan atau perihal yang mendua. Sesuatu yang berasaskan dua hal yang bertentangan. Menurut Rosnani Hashim 1996, dalam kajiannya menyatakan bahawa dualisme adalah dua faham yang memiliki asas dan landasan yang berbeza baik secara historis, filosofis maupun ideologi. Seterusnya, kita akan membincangkan apa itu pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Melayu 1967, pendidikan merupakan proses belajar dan mengajar, pengalaman menerima, ajaran, latihan maupun didikan, bentuk, kaedah, perihal mendidik dalam ajaran, latihan dan didikan. Menurut Barat pula, pendidikan merupakan segala proses memajukan sikap serta nilai baik yang menjadi amalan dalam sesebuah masyarakat kepada setiap individu yang hidup dalam kelompok tersebut. Menurut Humanis pula, pendidikan merupakan satu proses mental, emosi dan perkembangan moral yang terus-menerus sebagai permulaan ke arah kualiti kehidupan yang membantu manusia untuk melihat perbezaan, perundangan dan hubung kait berbagai-bagai pandangan di antara satu sama lain. Menurut Islam pula, pendidikan atau al-tarbiyah yang berasal dari akar kata Rabb yang memberi dua makna iaitu Tuhan dan yang mendidik alam. Menurut Prof. Hassan Langgulu, pendidikan dapat merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu masyarakat melalui berbagai proses. Seterusnya, kita akan membincangkan apa itu dualisme dalam pendidikan. Dualisme dalam pendidikan bermaksud wujudnya dua aliran yang tidak interaktif. Sama ada pendidikan akliah bergerak berasingan dengan pendidikan rohaniah yang sifatnya tradisional maupun pendidikan yang bergerak dalam sisi yang berbeza, agama dan akademik, tetapi tidak berlaku integrasi. Menurut Ahadul Halim Ramli, pensyarah UiTM Segamat Johor, dualisme dalam pendidikan ditarifkan sebagai berikut. Wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza iaitu sistem pendidikan tradisional Islam dan sistem pendidikan moden. Sistem pendidikan tradisional Islam lebih menumpukan perhatiannya terhadap ilmu-ilmu keagamaan semata-mata dengan mengabaikan ilmu-ilmu moden. Sementara sistem moden hanya menitik beratkan ilmu-ilmu moden dengan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan. Terdapat tiga pandangan yang terkenal berkenaan dengan dualisme dalam pendidikan. Pandangan yang pertama ialah pandangan Abdul Halim Ramli. Wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza iaitu sistem pendidikan tradisional Islam dan sistem pendidikan moden. Sistem pendidikan tradisional Islam lebih menumpukan perhatiannya terhadap ilmu-ilmu keagamaan semata-mata dengan mengabaikan ilmu-ilmu moden. Manakala sistem pendidikan moden hanya menitik beratkan ilmu-ilmu moden dengan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan. Pandangan yang kedua ialah pandangan Datuk Seri Najib Tun Razak. Masalah masyarakat Islam rata-rata bukan sahaja di Malaysia ialah kita telah mewujudkan dualisme di antara ilmu wahyu
atau nakliah dengan ilmu akliah atau sains. Pandangan yang ketiga ialah pandangan Nik Aziz Nikbah. Dalam bukunya, Program Pendidikan Pintar Cerdas, Teori dan Praktik. Program pendidikan yang dimajukan di Barat tidak sesuai untuk masyarakat negara ini kerana program tersebut mengamalkan prinsip dualisme dan sekularisme yang memisahkan ilmu keduniaan dan ilmu agama. Berdasarkan 3 definisi di atas, dualisme dalam pendidikan secara ringkasnya ialah pengasingan di antara ilmu agama dan ilmu selain agama, iaitu ilmu yang mempunyai berbagai definisi. Ilmu moden oleh Abdul Halim Ramli, ilmu sains oleh Datuk Seri Najib dan ilmu keduniaan oleh Nik Aziz. Seterusnya, kita akan membincangkan faktor-faktor terjadinya dualisme dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pembentukan nilai dan identiti pelajar. Faktor yang pertama ialah nilai budaya dan pemikiran. Kita mengakui bahawa proses pendidikan sebenar bukan hanya berlaku di sekolah. Proses pendidikan berlaku hampir setiap masa dan ketika. Setiap dasar dan undang-undang digubal juga antara lain bertujuan untuk mendidik, mewujudkan keseimbangan sosial juga kesejahteraan rakyat. Contoh yang boleh kita berikan ialah melalui penerbitan majalah dan akhbar hiburan yang langsung tidak mengambil kira kesensitifan lunas-lunas agama. Bahkan ia langsung tidak menampakkan akan kecenderungan untuk mengutuhkan nilai dan peradaban yang sekian longgar, malah tambah mengoyah dengan pemaparan gambar-gambar yang menjolok mata, budaya berpasangan serta pergaulan bebas di antara remaja. Faktor yang kedua ialah faktor media massa. Tidak dapat kita nafikan bahawa media massa menjadi unsur penting dalam proses sosialisasi remaja. Sebahagian besar daripada waktu rehat remaja dihabiskan dengan penggunaan media. Faktor yang ketiga ialah faktor persekitaran. Bukanlah suatu perkara yang menjadi kemusykilan apabila berlaku kes sosial dan pelanggaran disiplin dari kalangan belia dan pelajar bawah umur yang semakin meningkat kerana penyumbang dan penyebab utama ialah ketidakselarasan dasar di peringkat pentadbiran negara. Faktor yang keempat atau faktor yang terakhir ialah kandungan teras dalam kurikulum. Saat ini, bidang seperti matematik, sains dan lainnya seolah-olah terpisah dan tiada hubung kait dengan agama atau kepada keagungan pencipta alam ini. Tidak dapat tidak, dualisme mempunyai pengaruh terhadap pembentukan identiti pelajar. Apatah lagi kini, kita berhadapan dengan dunia tanpa sempadan. Mari kita lihat apakah kesan dualisme terhadap pelajar dan cabaran dualisme yang perlu diharungi. Kesan dualisme kepada pelajar. Pertama, kecelaruan dalaman pelajar. Mudah dipengaruhi, tercari-cari pegangan hidup, serta tidak mempunyai matlamat hidup. Kedua, ketidakseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual pelajar. Diri terasa kosong tanpa iman. Menidakkan kekuasaan Allah serta selalu menyalahkan orang lain atas apa-apa yang berlaku. Ketiga, melahirkan individu yang tidak Islamik dan kurang penghayatan iman. Seperti meminum arak, berfikiran bebas, sukakan hiburan dan perkara lara. Keempat, mengasingkan hubung kait duniawi dan akhirat. Pelajar tidak mengaitkan kejadian alam dengan penciptaan Tuhan. Pelajar tidak dapat menerima bahawa hidup ini ada yang mengaturkannya.
Kelima, melahirkan individu yang bersifat duniawi atau hanya menjurus satu bidang semata. Lahirnya doktor, arkitek, pengarah, malahan menteri yang korupsi dan mementingkan diri sendiri. Manakala golongan agama pula hanya tahu dalam bidangnya sahaja tanpa ada pengetahuan dalam bidang teknologi masa kini. Wujudnya masalah sosial di dalam kerjaya. Perkara kedua, cabaran di dalam menangani dualisme seperti: pertama, pengasingan sekolah pengkhususan dalam satu bidang sahaja, seperti sekolah agama ataupun sekolah pondok, sekolah beraliran Inggeris, serta sekolah vernacular lainnya. Kedua, sebilangan sarjana terpengaruh dengan epistemologi, iaitu teori ilmu pemikiran barat. Mereka cenderung berkonflik apabila berlaku pertembungan pemahaman. Cenderung kepada sesuatu teori yang baharu. Tiada suatu kebenaran yang tetap kerana sering berubah-ubah. Sandaran mutlak pada panca indera dan intuisi lain yang tidak ilmiah. Kedua, sebilangan sarjana terpengaruh dengan epistemologi, iaitu teori ilmu pemikiran barat. Cenderung berkonflik apabila berlaku pertembungan pemahaman. Cenderung kepada sesuatu teori yang baharu. Tiada suatu kebenaran yang tetap kerana sering berubah-ubah. Sandaran mutlak pada panca indera dan intuisi lain yang tidak ilmiah. Seterusnya, implikasi dualisme dalam pendidikan. Kebaikan dapat membina jati diri seseorang pelajar yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani. Peranan kerajaan dalam melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Institusi pendidikan merupakan tunas pembentukan masyarakat kerana asas kemahiran manusia seperti membaca, mengira dan menulis dipraktikkan dengan ilmu-ilmu lain. Hal ini akan membentuk pelajar yang menetapi masa di samping mendengar arahan dengan baik dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Keburukan: memusnahkan akhlak pelajar, keruntuhan moral dan gejala sosial dalam kalangan pelajar, memberi impak terhadap keberkesanan pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, bermoral dan memiliki serta menghayati nilai-nilai murni. Masalah sosial ini membawa kepada masalah disiplin yang akan mengganggu pembentukan akhlak dan sahsiah pelajar. Solusi: penggubalan kurikulum bersepadu di peringkat sekolah. Kementerian Pendidikan memperhebat sokongan guru bagi memastikan kurikulum bertulis diterjemahkan dengan betul dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah melalui sumber pengajaran yang lebih baik. Pendekatan yang sedia ada perlu dikaji keberkesanannya. Dari segi kaedah pembelajaran, interaksi antara guru dan pelajar semasa proses pembelajaran berlangsung. Penerapan nilai-nilai murni diterapkan
melalui semua mata pelajaran yang diajar di sekolah maupun di IPT. Kursus Tamadun Islam diperkenal dan dilaksanakan di IPT. Saranan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1993 menunjukkan komitmen kerajaan untuk menghasilkan para intelek yang berilmu dan berakhlak. Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan segera mengorak langkah. Kementerian Pendidikan Malaysia menyiarkan dan menyebarkan maklumat serta informasi yang tepat dan berfaedah. Mengemas kini silibus, profil kursus dan rancangan pengajaran sebelum sesi bermula. Ini meliputi penyediaan objektif kursus, tajuk yang diliputi, nota kuliah, tugasan untuk pelajar, agihan penilaian kursus, soalan ujian dan hal yang berkaitan. Kesimpulan dari perbincangan ini, pendidikan yang berasaskan dualisme merupakan satu malapetaka buat umat yang mendambakan suatu corak kemasyarakatan yang baik dan berakhlak. Pendidikan yang digabung kombinasi di antara akal yang dipandu oleh petunjuk wahyu dan sunnah mampu melahirkan satu kelompok masyarakat yang saling hormat-menghormati dengan persekitaran yang selamat. Dualisme pendidikan menatijahkan satu bentuk tamadun yang songsang dari fitrah kedadan manusia itu, kerana ianya melahirkan satu bentuk ketamadunan yang berbentuk material dan mengetepikan sama sekali hal-hal berkaitan pembangunan insan. Dualisme juga melahirkan satu kepimpinan masyarakat atau negara yang diterajui oleh pemimpin yang berfikiran sekular atau pragmatik walaupun mereka mempunyai asas-asas pendidikan Islam. Ini kerana mereka menolak adanya kaitan di antara agama Islam dan hal-hal berkaitan pemerintahan politik dan pelaksanaan undang-undang, dan ini berjanggahan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Saya akhiri pembincangan ini dengan sepotong ayat Al-Quran yang bermaksud, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Surah Ali Imran ayat 83. Sekian, terima kasih.